الحمد لله القائل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menghuraikan tajuk golongan yang tidak diterima amalannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah bahawa setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini akan dibentangkan semula di dalam mahkamah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali menzalimi hamba-hambanya. Di akhirat nanti setiap amalan seseorang akan dihisab dan dihitung semula. Ada amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula amalan yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini jelas sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam surah Al-Furqan ayat 23 yang bermaksud, dan kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal, yakni yang mereka pandang baik, lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa di akhirat kelak terdapat golongan yang ketika hidupnya di dunia dahulu membawa banyak amal yang mereka pandang sebagai amalan yang baik. Namun setelah dihisab semula amalan tersebut, nyatalah semua amalan itu menjadi hancur lebur bagaikan debu yang berterbangan setelah ditiup angin yang kencang, kerana tiada sedikit pun amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan seseorang itu tertolak bukanlah sebab kerana mereka tidak beramal, akan tetapi amalan mereka yang lakukan ketika hidup di dunia dahulu telah dicemari oleh sifat-sifat mazmumah seperti takbur, riya, ujub dan sebagainya. Terdapat beberapa hadis yang menerangkan tentang perkara-perkara yang boleh menyebabkan amalan seseorang itu tertolak dan tidak diterima. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, pada hari akhirat nanti akan ada orang pertama yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan, yaitu seseorang yang mati syahid
lalu dia dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan nikmat yang diberikan kepadanya dan dia mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang telah kamu amalkan dengannya? Dia berkata, aku telah berperang kerana hendak menegakkan agamamu sehingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu bohong. Sebenarnya kamu berperang supaya orang lain memuji kamu seorang yang berani. Maka sememangnya mereka mengatakan begitu. Kemudian Allah memerintahkan supaya dicampakkan dan dilemparkannya ke dalam neraka. Seterusnya, dibawa pula seseorang yang mempelajari ilmu, mengajar dan pandai membaca Al-Quran. Dia dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala lalu diingatkan akan nikmat yang diberikan kepadanya dan sememangnya dia mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang telah kamu amalkan dengannya? Dia berkata, aku mempelajari ilmu dan aku mengajar dan aku membaca Al-Quran kerana-Mu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu berbohong. Sebenarnya kamu belajar, mengajar dan membaca Al-Quran supaya orang lain mengatakan kamu seorang yang alim dan pandai membaca Al-Quran. Maka sememangnya mereka mengatakan begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Seterusnya, dibawa seseorang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dalam keadaan senang lenang dan diberikan kepadanya berbagai jenis harta benda. Maka dia dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala lalu diingatkan kepadanya segala nikmat yang pernah diberikan kepadanya. Maka dia mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala firman, apakah yang telah engkau lakukan dengan harta itu? Dia menjawab, apa sahaja jalan yang engkau kasihi, aku belanjakan harta itu untuk kerana-Mu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu berbohong. Sebenarnya kamu lakukan itu supaya orang lain memuji kamu seorang yang pemurah dan sememangnya dikatakan begitu. Kemudian Allah memerintahkan supaya dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini telah menjelaskan kepada kita bahawa amal ibadah yang kita lakukan hendaklah didasari dengan keikhlasan hati, hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana meraih pandangan manusia. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang yang melakukan amalan soleh namun dicemari dengan perbuatan yang tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi penyebab amalannya tidak diterima. Bahkan akan menyebabkan seseorang itu dicampakkan ke dalam neraka. Oleh itu, marilah kita bersama-sama bermuhasabah. Adakah amalan pada hari ini yang kita lakukan, lalui dalam hidup ini, diniatkan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala? Atau sebenarnya kita melakukan amalan soleh hanya untuk menunjuk-nunjuk atau untuk dipandang mulia oleh orang sekeliling? Tepuklah dada, tanyalah iman kita. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, justru bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru jemaah sekalian agar senantiasa memastikan setiap amalan yang dilakukan hendaklah dilakukan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, mengikut kehendak syarak. Selain itu, setiap amal ibadah yang hendak dilakukan perlulah didasari dengan ilmu, kerana dengan ilmu seseorang akan melakukan amal ibadah dengan cara yang betul, mengikut ajaran Islam yang sebenar. Manakala ibadah yang dilakukan tanpa ilmu pasti akan mendorong seseorang melakukan sesuatu perkara mengikut hawa nafsu yang akhirnya akan merosakkan dan merugikan amal ibadahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Yang bermaksud, katakanlah, yakni wahai Muhammad, maukah kami khabarkan kepada kamu akan orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya, yakni iaitu orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka senantiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba-hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri baginda Sayyidina Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ya Allah,
pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua, bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris al-Syari'atik As-Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan Jahan Ta'aluk Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zahra Sofiah binti Al-Marhum Sultan Puteri Shah Maisuri Johor, kepada Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa akhdhulil kafarata wa mutadi'is sayyiati wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwun lid-din. Allahumma farij humumal muslimin wa qdi ad-dayna 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadha balada aminan mutma'inna رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.